Tahu tak kelebihan bagi orang makan ni? Bagi orang makan ni, bukan kita bagi orang makan ni, contoh kita bagi orang makan satu meja, bukan pada satu meja. Sebanyak mana dia suap, sekali suap, satu gunung Uhud. Itu yang sahabat-sahabat berebut-rebut nak bagi orang makan. Bagilah. Selalu kan. Contoh, hari ni ada kuliah, contoh ada kuliah agama. Ustaz, saya nak sponsor makan hari ni, saya duit banyak kat bank. Orang yang dermawan ni masuk syurga, dia masuk syurga, dia mula-mula masuk syurga, lepas tu baru ulama, lepas tu baru orang mati syahid. Adalah hadis, bukanlah hadis Sahih Muslim. Itu keberkatan isteri ni daripada suaminya. Berkat anak ni pada mak ayah dia. Lepas tu ulama bagi tahu, kalau anak ni dapat gaji, sebelum bayar bil api, bil air, bayar motorway suku, bagilah mak ayah duit dulu. Bukan nak banyak pun. Gembira ke hati mak ayah. Itu, ni tak ada. Nyusah mak dia ada. Nyusah bapak dia ada. Telefon mak, minyak duit? Tak cukup duit. Dia duit ni, betul ulama bagi tahu, hendaklah kita mengadulah kepada yang buat duit. Siapa? Allah. Ini berlaku pada zaman Nabi. Seorang sahabat, hidup dia susah. Dia jumpa dengan baginda, ya Rasulullah, hidup aku susah. Kata baginda, sebelum kamu semayang fardu subuh, kamu jangan tinggal baca wirid ni, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sahabat ni jadi jutawan. Nampak tak? Tapi nak buat ni yang susah. Subuh lah kata kan. Subuh lah orang banyak tak bangun. Sama tadi kuliah subuh di satu tempat. Rahsialah kalau beritahu nanti aib pula. Punya ramai rumah mencakar langit. Yang datang semayang subuh 20 orang. Semua dah tak lakak ni. So pengurusi bagi tahu, Ustaz, kami yang datang belajar, datang semayang, orang ni memang orang tu. Yang Allah pilih. Yang Allah pilih. Tak semua yang Allah pilih. Baik tu kalau kita belajar tentang syirik jali, syirik khafi, syirik af'al khafi. Syirik af'al khafi ni dia halus, dia dalam. Betul, apabila kita ibadat, kita puasa, buat haji, buat umrah, kita berkorban, tolong orang. Bila dalam hati ni dia rasa dia yang buat benda ni. Aku hebat ni, aku banyak duit, aku boleh berkorban. Aku banyak duit, aku boleh bagi orang makan. Ini syirik khafi. Syirik af'al khafi. Dia yang paling halus. Kalau syirik jali ni, dia dengan nyata. Menyembah pokok, menyembah manusia, menyembah binatang. Masuk hutan, tabik tu, anak cucu, tumpang kencing. Dia mengaku cucu syaitan. Kencing je lah. Tapi dalam kitab fiqh lain pula. Yang tadi tu tauhid. Kitab fiqh pula bagi tahu, janganlah kamu kencing di atas tanah yang keras, akan meracik di tubuh kamu. Jangan kamu kencing berdiri, akan meracik di tubuh kamu, sebab bermula seksa kubur daripada kencing yang tak bersih. Lepas tu sunnah kencing bertenggung. Tapi kalau kencing bertenggung tak tus, baru dia benar kencing berdiri. Tapi dalam jamban bilik air, seorang-seorang. Bukan di halayak ramai, arek nak harus sambil kencing boleh hintai orang punya. Kadang pakai lebih. Inilah, bila dunia dekat kiamat, Allah akan angkat, akan cabut iman seseorang satu persatu. Tu akhir zaman, ramai orang, iman dia, akidahnya habis satu persatu. Lepas tu kalau buat tentang virus ni, tentang penyakit ni, ulama dia bukan takut dengan penyakit. Dia lebih yang dia takut akhir zaman, manusia akhir zaman, mereka rosak akidah. Rosak akidah. Yang dalam solat tu, Allahu Akbar, kita berikrar, kita mengadu dengan Allah. Nabi sebabnya Allah saja, Tuhan aku saja yang besar. Selain Tuhan tak besar. Selain Allah tak besar. Itu dalam solat tak boleh berhenti. Boleh berhenti di dalam solat bila berlakunya darurah. Bini panggil pun tak boleh berhenti. Baby. Tak boleh berhenti baby.
Terus semayang. Tak boleh berhenti baby, dengar ni baby. Nak panggil suami baby boleh, tak masalah. Tapi segan dah tua panggil baby. Lepas tu kalau bab nama ni, bab panggilan ni, tengok kalau panggilan ni orang tu suka, boleh. Kalau kita panggil orang tu tak suka, tak boleh, jatuh haram. Jatuh haram. Dalam solat pun kadang-kadang ada benda haram kita tak sedar. Bau mulut, bau badan, jatuh haram. Jatuh haram tak mana? Bila menyinggung hati makmum sebelah, jemaah sebelah. Lepas tu apabila tadi mana-mana tempat aku terangkan tentang sembahyang jemaah. Bila azan berkumandang, tambah macam kita ni dah berumur-umur, dah tak larat, lutut dah longgar, semua dah longgar, skuru-skuru dah second hand semua. Bila azan aja, kalau larat datang suruh sembahyang jemaah. Ramai kan penuh suruh. Kalau bagi orang lelaki, orang perempuan tak ada galak kan. Imam kalau tak bersyuk sekali pun, ingat bot ke, ingat kolam, ingat sungai ke, ingat duit KWSP ke, ingat bini ke, imam contoh tak bersyuk. Makmum bersyuk, Allah terima sembahyang. Ini kelebihan sembahyang jemaah ni. Imam tak bersyuk, makmum tak bersyuk, seorang aja bersyuk. Tok siap je bersyuk, Allah terima sembahyang. Satu surah atau masjid tak bersyuk, sibuk dah fikir kalau pasal wait dia fikir cuti, bila nak cuti contoh. Allah tetap terima sembahyang. Ini kelebihan sembahyang jemaah. Itu yang sahabat dia berebut-rebut sembahyang jemaah. Tu orang dulu berebut-rebut sembahyang jemaah. Orang yang sembahyang jemaah tak tinggal ni, nanti di padang mahsyar mereka melalui jabatan sirat seperti kilap menyambar. Sup tu yang penduduk di padang mahsyar tercengang. Siapa dia orang tu? Siapa mereka tu? Orang yang duduk di Pondok Nur Kasih Kuala Selangor. Senang. Jambatan Sirat ni jalan lurus 1000 tahun, gelap. Menjunam 1000 tahun, gelap. Mendaki 1000 tahun, gelap. Ada yang berjalan dengan lutut, ada berjalan dengan siku, ada berjalan dengan kepala, ada berjalan mengesot. Tengok dia, dosa dia semasa dekat dunia dan tengok iman dia masa dekat dunia. Itu dia padang mahsyar. Pasti lalunya. Yang mula-mula lalu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru umat nabi-nabi yang lain. Umat Nabi Muhammad ni dia special. Nanti buat kebajikan digandakan pahala diganda berlipat kali ganda. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dihisap dulu pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jambatan sirat pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk syurga pun umat Nabi Muhammad dahulu daripada umat nabi-nabi terdahulu. Beza kita ni. Orangnya pun rendah-rendah. Umurnya pun pendek-pendek. Ada orang boleh umur 100 tahun. Ada tapi tak ramai. Kalau ikutkan kita dah lama mati dah. Betul. Buka sebab tu kelebihan orang sedekah ni dia dipanjangkan umur. Itu kelebihan orang sedekah ni adalah hadis. Orang yang rajin sedekah ni suka bagi orang makan, duk belanja orang makan, Tak kiralah bagi siapa makan walaupun binatang sekalipun, orang ni masuk syurga melalui pintu babus sedekah. Khas. Kalau orang yang rajin sembahyang sunat duha, dia akan masuk pintu babud duha. Dia ada khas tentang nak masuk syurga. Laluan VIP. Laluan VIP. Rajin-rajin nak sedekah. Tahu tak kelebihan bagi orang makan ni? Bagi orang makan ni, bukan kita bagi orang makan ni, contoh kita bagi orang makan satu meja, bukan pahala satu meja. Sebanyak mana dia suap, sekali suap, satu gunung Uhud. Itu yang sahabat-sahabat berebut-rebut nak bagi orang makan. Bagilah. Selalu rajin. Contoh, hari ni ada kuliah, contoh ada kuliah agama. Ustaz, saya nak sponsor makan hari ni, saya duit banyak kat bank. Duit banyak ni. Kereta power ke. Basikal boleh track. Kaya lah. Bukan basikal pakai minyak gas. Track, bateri. Kaya tu. Orang yang dermawan ni masuk syurga. Dia masuk syurga. Dia mula-mula masuk syurga. Lepas tu baru ulama. Lepas tu baru orang mati syahid. Adalah hadis. Bukanlah hadis Sahih Muslim.
Banyak mana orang tu suap, sekali suap gunung Uhud, dua kali suap dua gunung Uhud. Ya. Itu yang sunnah tu. Kalau suami menyuap isteri makan, sunnah. Isteri menyuap suami makan, sunnah. Ya. Suami suap juga. Bila ada suap. Ya. Bini pun bila suami dapat duit KDPSP, masa tu ada suap suami. Ya. Sunnah suap. Ya. Sebenarnya sunnah Nabi ni kita buat masa baru nikah je. Ya. Orang perempuan itu juga lembut-lembut dengan suami ni bila ada hal-hal tertentu je. Ya. Tak senang. Benda ni susah nak buat. Sebab syaitan tak bagi buat. Syaitan jahat. Sama untuk ilmu. Syaitan tak bagi untuk ilmu. Tak bagi.